Saya Sigululu, YouTuber pendidikan Anda. Hai semua, hari ini kita akan belajar topik celik keuangan, dan untuk topik ini murid-murid semua boleh rujuk nota dalam buku teks halaman 104. Halaman 104. Dan objektif pembelajaran kita pada kali ini ialah pada akhir video ini, murid-murid dapat menerangkan maksud simpanan dan pelaburan. Yang kedua, murid-murid dapat menerangkan maksud faedah mudah dan faedah compound dalam simpanan. Dan objektif yang ketiga ialah menerangkan maksud kredit dan hutang. Dan yang keempat, menerangkan perbezaan harga barangan sekiranya pembelian secara kredit dan tunai. Baik, sekarang ini kita lihat mengenai simpanan dan pelaburan. Apakah maksud simpanan? Simpanan ialah uang yang disimpan atau dimasukkan dan digunakan apabila perlu. Dan uang simpanan dimasukkan dalam akaun simpanan. Ini bermaksud uang yang kita simpan itu kita boleh keluarkan pada bila-bila masa sahaja. Dan sekarang ini kita mengetahui sedikit mengenai akaun simpanan. Dalam akaun simpanan, uang yang kita simpan itu boleh kita simpan atau kita masukkan dalam akaun simpanan. Dan uang juga boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Uang permulaan simpanan rendah, dan biasanya institusi keuangan dia memberikan syarat RM10 sahaja untuk uang permulaan. Dan dalam akaun simpanan ini kita dapat faedah. Namun, kadar faedahnya adalah hanya 1% hingga 2% setahun. Apakah pula maksud pelaburan? Pelaburan pula ialah uang yang digunakan untuk perniagaan tertentu yang akan memberikan keuntungan pada masa hadapan. Dan uang pelaburan ini dimasukkan dalam akaun pelaburan. Apabila kita menyimpan uang dalam akaun pelaburan, uang tidak boleh dikeluarkan pada bila-bila masa kerana ada tempoh matang. Biasanya tempoh matang bagi uang yang dilaburkan dalam akaun pelaburan ialah 1 tahun. Ini bermaksud selepas 1 tahun barulah kita boleh mengeluarkan uang itu. Uang permulaan bergantung pada jenis pelaburan. Untung diberikan sebagai dividen atau bonus. Dan kadar untung lebih tinggi daripada akaun simpanan dan biasanya melebihi 2% setahun. Sekarang ini kita belajar pula mengenai faedah mudah dan faedah compound. Apa itu faedah mudah? Faedah mudah ialah sejumlah wang yang diterima setelah seseorang menyimpan wang di bank dalam tempoh tertentu. Biasanya faedah mudah ini kita terima pada tahun pertama kita menyimpan. Manakala faedah compound pula ialah faedah yang diterima daripada wang simpanan dan faedah yang terkumpul setiap tahun. Ini bermaksud faedah compound pula adalah faedah yang kita terima pada tahun kedua dan berikutnya, tahun berikutnya daripada wang yang kita simpan di dalam institusi keuangan.
Kita lihat contoh penyata account ini. Kita lihat di sini ada tahun pertama, kedua, ketiga. Kemudian kita boleh lihat baki awal tahun hingga baki akhir tahun. Jika kita perhatikan di sini, uang yang kita laburkan itu dia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jadi nilai faedah yang kita terima pada tahun pertama yang diwarnakan dengan warna hijau ini adalah dinamakan sebagai faedah muda. Manakala nilai faedah yang kita dapat pada tahun berikutnya, yaitu tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya, dinamakan sebagai faedah compound. Apakah pula kredit dan hutang? Mari kita belajar bersama-sama. Kredit ialah pinjaman, yaitu kemudahan menangguhkan pembayaran barangan yang dibeli atau sejumlah uang yang dipinjamkan oleh institusi keuangan. Tengok sini, kemudahan menangguhkan pembayaran. Ini bermaksud kredit juga perlu dibayar, tetapi kita boleh tangguhkan pembayaran itu. Manakala hutang pula, pinjaman yang perlu dibayar oleh seseorang. Hutang bukanlah satu penangguhan. Ini bermaksud jika kita berhutang, kita kena bayar serta-merta. Apa pula kad kredit? Kad kredit ialah satu kemudahan pinjaman yang diberikan oleh bank. Penggunaan kad kredit mengurangkan penggunaan uang tunai yang banyak. Ini bermaksud jika kita menggunakan kad kredit, kita tidak perlu membawa uang tunai yang banyak sekiranya kita pergi membeli bela ataupun pergi ke tempat-tempat tertentu. Sekarang ini kita lihat pembelian yang dilakukan secara kredit dan tunai dan apakah perbezaan antara kedua-dua cara pembelian ini. Kita lihat di sini merupakan perbezaan antara pembelian secara tunai dan pembelian secara kredit. Jika kita membeli secara tunai, kita tidak berhutang. Oleh itu, kita tidak akan dikenakan faedah karena kita tidak berhutang. Manakala pembelian secara kredit pula, kita berhutang dan dikenakan faedah. Dan untuk pembelian secara tunai, kita sebenarnya membayar harga asal. Manakala jika kita membeli secara kredit, secara hutang tadi, kita membayar harga yang lebih daripada harga asal kerana kita dikenakan faedah. Baik, dan jika kita membeli secara tunai juga, bayaran penuh menggunakan wang tunai atau kad debit. Manakala pembelian secara kredit, bayaran menggunakan kad kredit dan ansuran secara bulanan. Ini sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton video Sigululu. Bye!